Ilyas Okay, so kita tengok gold Okay, so of course gold agak-agak orang kata bukan nak kata melawan trend. Sebab kalau ikutkan data NFP yang biasa macam saya bagi tahu masa awal-awal dengan data pekerjaan yang bagus, okay, dengan data unemployment, okay, kita akan jangka orang kata gold menjunam lah. Biasanya dia akan menjunam at least dekat $30-40 lah dengan data yang seperti ini kalau dalam keadaan biasa dia berlaku. Okay, tetapi data NFP kali ini saya dah bagi tahu ada orang kata secara lawak orang kata kali ini adalah not focus on payroll, still NFP tapi bukan non-farm employment tapi not focus on payroll. Sebab inilah NFP. Okay, lain macam ya sebab sekarang ni data apa-apa ekonomi yang keluar ni dia tak boleh lawan isu Ukraine Russia. Ini adalah menjadi perang, isu perang ni. Okay, walaupun kita nampak macam tak berapa teruk sangat, tetapi on the ground, okay, apa yang berlaku boleh dikatakan agak teruk jugalah. Okay, of course lah kita tak boleh compare dengan perang-perang yang berlaku dekat macam Iraq ataupun dekat Iran ataupun dekat Palestin Israel ataupun dekat Syria Arab Saudi ataupun Syria Yemen. Okay, benda-benda tu kita tak ada compare tapi still Ukraine Russia ni sebab dia melibatkan satu of course kuasa besar Russia. Boleh katakan Ukraine ni tak adalah kuasa besar tapi pasal Ukraine ni dia attach kepada European Union. Dengan European Union of course kita ada Germany, France, Britain. Of course bila negara-negara tu dengan Baltic countries macam Latvia, Estonia semua tu itu adalah orang kata country-country yang dahulunya boleh katakan bawah Russia lah. Of course kalau kita kata NATO of course US lah kuasa besar Uncle Sam. Okay, so sekarang ni gold saya rasa 2 minggu lepas pun kita ada bagi tahu selagi isu Russia Ukraine ni belum dapat kata pusuk gencatan senjata ataupun ceasefire, kita tak jangka gold akan ke bawah walau data ekonomi macam mana ataupun FMC akan naikkan interest rate 2 atau 3 kali atau 5 kali, still gold orang kata buy on dip lah. Okay, hanya gold ke atas. Jadi daripada 2 minggu lepas kita nampak of course ada penurunan sedikit, dia turun, okay. Dia turun sedikit, naik atas, lepas tu turun sedikit, naik atas. So pergerakan dia masih ke atas, okay. Of course the big question right now is sama ada dia akan boleh sampai ke 2000 ataupun 2000 ke atas lah, maknanya 2100. Sebab last time dia naik ke sampai 2000 sampai dekat pertengahan 2021. Okay, and then pertengahan 2020 sebelum 2021, and then dekat almost 2100 lah yang paling tinggi. So sekarang ni market sama ada dia akan pergi ke sini macam ni, okay, ataupun turun bawah baru ke atas. Okay, tapi kemungkinan besar mungkin ada sedikit correction baru ke atas untuk gold lah. Okay, selagi kita tak jumpa satu titik pertemuan ataupun ceasefire, gold masih ke atas lah. Sama macam kita kata tadi, euro bawah sini dia sell on rally ataupun ke bawah. Okay, gold on the other side is buy on dip ataupun buy on long rally lah. Okay, sebab kita jangka dia akan at least dalam masa terdekat mungkin boleh berlaku hari Isnin ni, gap up. Saya rasa minggu lepas hari Isnin, sampai hari Jumaat minggu lepas tengah floating, kita nampak dia ada gap up ke atas sampai 19.30 atau 19.20, ramai yang profit, okay, masa tu. So kita mungkin jangka benda tu boleh berlaku hari Isnin ni, okay. Mungkin boleh sampai 2000 dahulu, lepas tu baru ada penurunan sedikit, lepas tu baru push ke 2050 ataupun sampai ke 2100. Sebab keadaan ni makin setiap hari menjadi makin teruk lah
boleh dikatakan Russia makin masuk daripada east, daripada bawah, daripada Crimea and then daripada Belarus. So almost kalau kita ambil map Ukraine ni, boleh dikatakan kawasan sini, kawasan sini, kawasan sedikit kat sini, semua dia dah ambil. So Kiev ada dekat almost dekat atas ni, dekat tengah-tengah. Jadi sekarang ni Russia masuk daripada Black Sea, daripada sebelah sini. Jadi most likely dia boleh control satu Ukraine ni. Jadi kalau benda tu berlaku, then goal ke atas lah. Boleh sampai 2100 anytime in next week. Okay, kalau tak sampai pun at least 2000 hingga 2050. Okay, kita tak jangka gold akan turun walaupun FMC dalam 2-3 minggu lagi. Tapi even kalau siapa tu, Jerome Powell naikkan interest rate 50 basis point, okay, ataupun 75 basis point, which is very unlikely. 50 pun sekarang ni mungkin very unlikely. Yang pasti adalah 25. Jadi tak ada sebab untuk gold nak menjunam ataupun turun ke bawah. Kalau turun pun mungkin dalam time frame yang kecil. Contoh daripada sini, daripada 1970, kalau turun pun mungkin sampai 1960 atau 1950. Okay, lepas tu naik ke atas. So kalau turun dalam 10, 15 dolar atau 20 dolar, mungkin ada peluang, tapi kita tak jangka dia akan turun terlalu macam 50-60 dolar macam apa biasa kita akan nampak masa FMC ataupun masa NFP. So benda ni dah orang kata is gone ataupun cerita lama lah. Okay, sekarang ni Ukraine-Russia issue masih akan membelenggu, jadi kita tak jangka gold ke bawah. Okay, kecuali tiba-tiba Russia, saya kata, dia pull back, dia kata dia ataupun dia buat ceasefire. Bukan ceasefire yang dia announce petang tadi itu ceasefire more towards a civilian punya untuk dia orang keluar ataupun humanitarian aid. Apa yang saya maksudkan ceasefire adalah maknanya Ukraine dengan Russia setuju untuk gencatan senjata, lepas tu dia orang duduk satu meja untuk runding apa next step. Kalau benda tu berlaku, then gold mungkin turun 30-40 dolar. Okay, tapi buat masa ni benda ni sebab Ukraine pun lebih kurang boleh katakan strongly against. Russia pun tak nak give in. So ceasefire yang saya maksudkan ni mungkin tak menjadi dalam masa terdekat. Okay, kecuali ada juga cadangan. Tahu tak Germany punya chancellor yang dulu siapa tu? Apa nama perempuan tu? Angela Merkel. Merkel. Tak ingat sangat ni. Okay. Sebab dia ni rapat dengan Putin. Okay, so dia orang kata mungkin dia boleh menjadi pendamai antara dua untuk krisis ni. Sebab hari tu Macron, French President pergi dekat Russia, dia terpaksa duduk almost dekat ujung meja besar. Jarak antara Putin dengan Macron ni, okay, dekat 20-30 kaki. So ada orang ulas benda tu macam benda tu memalukan French President. Sebab dia tak macam Putin tak berapa layan sangat Macron pergi jumpa dia suruh duduk ujung meja. Walaupun itu dia orang kata pasal vaksin apa semua tu, tapi saya rasa more towards Putin nak tunjuk dia punya ni. Jadi dia tak bagi duduk dekat, dia duduk sebelah sana. Meja, bukan meja yang kecil yang biasa tau. Meja dia dekat 20-30 kaki panjang. Ada gambar dalam ada yang buat lawak pasal tu. Sebab maknanya Russia tak berapa respect France sangat. Okay. So walaupun macam mana pun sekarang ni diorang kata mungkin previous Germany punya Chancellor Angela Merkel mungkin boleh menjadi ini bercakap slow talk dengan Putin untuk ceasefire. So kalau benda tu mungkin berlaku atau menjadi, then mungkin ada good news lah untuk gold ataupun untuk euro. Tapi Putin sekarang ni nampak
dia macam masih retaliate. Walaupun macam-macam sanction dia orang buat, okay? Tapi Putin nampak masih macam relax. Dia macam tak rasa apa-apa kesan. Dia orang punya stock market menjunam pun tak ada apa-apa pullback. Dia orang punya currency ruble menjunam pun tak ada apa-apa tindakan daripada Putin. So nampak macam Russia ataupun Putin dah factor in all this sanction ataupun isu ni akan berlaku. Sebab tu dia orang tak berapa kisah. Okay, so back to ni gold kalau boleh buy on dip lah ke atas. Itu je saya boleh bagi tahu. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Tapi kadang-kadang buy on dip tu dia turun sikit saja. Satu candle dia dah continue. Itu yang kadang-kadang kita pun terperangkap, macam contoh Euro Chef atau Euro USD. Saya pun ingatkan bila dia turun tu dia akan rebound balik. So dalam keadaan biasa penurunan tu dah terlalu banyak. Tapi dia punya penurunan tu ada lagi ke bawah tu. Maknanya contoh Euro Chef hari tu 1.016 tu. Okay, rasa macam dia ada satu support. Tapi kita ingatkan bila kita buy boleh ni at least dapatlah 50-60 pip. Tapi dia nampak macam naik sedikit, lepas tu turun lagi 100 pip. Lepas tu kita ingatkan boleh lagi buy. Lepas tu kita buy lagi, dia naik sedikit, turun lagi 100 pip. So sama juga Euro USD, Euro JPY. So dalam keadaan biasa, dalam dia dah turun 100-150 pip tu, at least akan ada correction. Jadi biasanya kita akan layan correction tu at least untuk close profit. Tapi sejak 2 minggu ni tak dapat. Even tak dapat 20-30 pip tu pun tak dapat. Dia naik sedikit 10 pip tu, turun semula. Jadi ramai yang terperangkap, especially siapa yang trade robot, dia orang lagi terkesan lah. Saya rasa kebanyakan robot, kalau dia orang run masa minggu lepas ni, kalau tak salah saya, kebanyakannya ada yang MC dah. Ya, sebab jauh sangat pergerakan market. Pergerakan tu, sebab pergerakan euro tu bukan pergerakan yang biasa dalam minggu ni. Ya. Okey. Seterusnya kita ada permintaan Ethereum daripada Tuan Fairuz.